hiduplah seperti mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni bererti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita sekarang. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangatnya ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, Allah bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni ada Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang tak betul di pertengahannya, perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit ni dunia. Bila dunia, sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Itu makhluk atau kejadian. Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata di kaedah yang Allah ajar melalui kaedah Tariq Nubuwah. Qra bismi Rabb bikallazi khalaqa. Bacalah bismi Rabb, bismi Rabb bikallazi khalaqa. Nah, cuba tengok ni sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni duit kita dah ada nama. Sekarang ni bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzu jalalah. Itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi, kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita, yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah, apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah, satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah, dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, tak usah bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa biyassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Khair. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ni, mari kita sama-sama mulakan dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqil ladzi jaa'a bil Fatihah wa bihaqqika man unzila alaihi al-Fatihah. As'aluka an ya Allah, permudahkanlah segala urusan kuliah online kita pada malam insya-Allah. Mudah-mudahan yang mendengar, yang mengikuti pada malam ini dibukakan pintu hatinya, diberikan kefahaman dalam menuntut ilmu hakikat kehidupan ini, seterusnya mempunyai kekuatan untuk terus mengamalkannya dan menyebarkan kebenaran ini sehingga mampu menegakkan kembali syiar Islam di akhir zaman yang semakin kemuncak berada di fitnahnya. Jadi alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Khair, alhamdulillah pertama mula kita perbetulkan niat kita. Semua yang menonton pada malam ini insya-Allah bersiap sedia untuk kita menuntut ilmu secara online. Syabas dan tahniah kepada yang istiqamah berada pada kuliah online ni. Dan alhamdulillah kepada yang baru mengikuti pengajian hakikat kehidupan ini, alhamdulillah syukur pada Allah Ta'ala, yang mana mudah-mudahan dengan pengajian ini mampu merungkai segala kekeliruan, segala permasalahan, segala perkara-perkara yang mengganggu fikiran serta melemahkan keyakinan, menyebabkan amalan-amalan yang kita lakukan selama hari ini seakan-akan tiada mendapat kesannya, sehingga menyebabkan kita beralih arah kepada melihat keduniaan, dan menyebabkan kita hari ini seakan-akan hampir hilang pertimbangan untuk mempertahankan akhirat ini. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu taala, alhamdulillah. Baik, pada semua yang beri salam, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang dari Singapura, alhamdulillah, salam dari Singapura. Puan Sari Pardi pun daripada Singapura kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, ada ramai yang baru, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sedikit pengenalan kepada pengajian kita ini. Kita dah pun masuk pada perbincangan pada fasa yang kedua dalam perbincangan kita ini, dan fasa ketiga, yakni fatonah, kebijaksanaan. Kita dah masuk pada fasa ketiga perbincangan, yakni fatonah. Hampir kita menamatkan perbincangan hakikat kehidupan. Adapun perbincangan kita masih panjang lagi insya-Allah. Tajuk kita pada malam ini kita masih membincangkan tentang hakikat masa dan sambungan pada perbahasan tentang hakikat masa ini. Baik, dengan kita perbetulkan niat ni, mudah-mudahan inna amalu binniyat wa inna malikuli imri ma nawa.
Dengan niat kita perbutukan, mudah-mudahan dapatlah fadilat insya-Allah. Dari Penang ada Tuan Fat. Terima kasih kepada semua yang menonton ini, yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Khair. Baik, meneruskan kajian ilmu kita pada malam yang penuh barakah ni. Baik, dalam kita berbicara soal kebenaran. Perbincangan kebenaran ini sudah pasti akan merungkai segala kebatilan. Ingat? Perbincangan kita adalah perbincangan tentang kebenaran, hakikat. Ini membawa kepada kebenaran yang hak. Perbincangan kebenaran sudah pasti merungkai segala kebatilan. Perbincangan kebenaran sudah pasti memadamkan segala kekeliruan. Sebab, sebagai contoh, waktu malam. Malam ini akan hilang gelapnya apabila datangnya cahaya mentari. Bila cahaya matahari terbit, maka hilanglah seluruh kegelapan yang ada sekarang. Begitulah apabila kebenaran datang menyinari kehidupan kita, maka hilanglah segala kekeliruan. Nampak? Maka kata kunci di sini yang pertama adalah apabila hilangnya kekeliruan di dalam kehidupan, datanglah dia keyakinan. Keyakinan datang untuk menguruskan kehidupan. Lalu masa yang diberikan dalam kehidupan tiadalah jadi pembaziran, tiadalah jadi istilah buang masa, tiadalah istilah sia-sia, tiada. Sebab masa yang diperuntukkan dalam kehidupan sudah berada pada kebenaran. Ingat, apabila Allah nak bagikan seseorang itu kefahaman, apabila seseorang itu nak mendapat kebenaran, apabila seseorang itu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali adalah apabila dia faham dalam menguruskan masanya. Faham. Dia panggil faqih, kefahaman di dalam menguruskan masanya. Dan masa ini sangat dititik beratkan dalam agama. Dalam perbincangan Fatona ini banyak ditekankan tentang dalaman dan luaran, yang mana dalaman ini melibatkan tentang kefahaman dalam kita menguruskan masa. Baik. Jadi masa yang kita faham ini adalah masa yang kita nak gunakan kepada jalan yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tak ada istilah saja-saja. Kita tak ada istilah saja-saja. Dia tak ada istilah nak buat ikut suka. Tak ada. Dia tak ada istilah saja-saja, duduk saja, tak ada nak buat apa. Tak ada. Dia mesti kena faham bahawa apabila kita faham tentang kebenaran, sudah pasti kita akan teliti di dalam mengisi masa dan kelapangan yang ada. Sebagai contoh malam ini, alhamdulillah kita dah ada jadual yang istiqomah. Pukul 10 je standby. Mungkin tadi dah ada kuliah lain, tapi waktu malam kita dah setkan masa untuk menuntut ilmu. Mungkin siang kita dah sibuk dengan urusan kerjaya kita, urusan-urusan syariat, teknikal kita. Jadi malam kita dah uruskan masa untuk menuntut ilmu. Bermula dari maghrib tadi mungkin, saya dah mula pada maghrib tadi, di samping saya menyampaikan ilmu juga, saya juga niatkan untuk menuntut ilmu. Kerana dalam penyampaian ilmu, saya juga turut belajar apa yang saya sampaikan. Mengulangi penyampaian, mengulangi ilmu yang telah disampaikan, menambahkan lagi kefahaman. Maka bermula pada maghrib tadi, daripada kuliah maghrib tadi, kemudian bawa kepada sekarang, kuliah lepas isyak pula. Mungkin ini yang berlaku pada sidang jemaah semua juga, melalui fasa yang sama, insya-Allah. Khair. Jadi, kalau kita lihat bagaimana kita menyusun kehidupan ini mengikut keutamaan masa yang melibatkan kepada kebenaran. Kebenaran, insya-Allah. Khair. Bila kata berbicara soal kebenaran, maka sudah pasti kita akan mengikut kepada segala tuntutan dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Urus masa selepas PUBG, Allah, Tuan Ilyas kita main PUB. Kata standby, okey, bagus, alhamdulillah. Baik, jadi sulaiman mata Allah SWT. Itu kebenarannya maknanya kita mula mengisi masa kita mengikut kepada sunatullah, mengikut kepada kehendak Allah. Kita tidak lagi duduk pada perbincangan yang buang masa. Kita tak nak ada istilah buang masa, tak ada. Orang beriman tak ada istilah buang masa. Sebab tu kalau kita rujuk dalam surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Orang yang beriman sudah pasti bila kata kebenaran itu berbincang soal keimanan. Keimanan itu tentang kebenaran. Tasdiq bil qalbi, benar iman.
iman benar. Orang yang benar pasti orang yang tiada istilah rugi masa, buang masa, sia-sia. Tak ada istilah Allah kalau aku tahu, tak ada kalau-kalau. Sebab itu dalam kita memperhalusi kehidupan ni, sudah pasti perkara pertama yang kita akan jaga itu adalah kita akan jaga pengisian masa kita. Lepas tu dalam perbincangan kita sebelum ni, kita dah sentuh tentang hak waktu ataupun hak masa, hak dalam masa. Hak masa, hak dalam masa. Nah, bila sebut tentang hak masa, hak dalam masa, maknanya rupanya masa ini dia tertakluk kepada, dipanggil tertakluk pada terma dan syarat. Macam itulah. Setiap masa yang Allah peruntukkan pada kita hari ini bukannya peruntukan biasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala bukannya ikut jadual kita sebenarnya semata-mata. Tidak. Jadi masa yang kita nak susun di sini adalah mengikut kepada peredaran yang dinamakan sunnatullah. Ini pun kaitan dengan tentang sunnatullah, aturan Allah. Sunnah Rasulullah, aturan Rasulullah SAW. Apa yang Nabi suruh, mestilah bertepatan dengan apa yang Allah suruh. Khair. Kesannya di sini sedang jemaah mata Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Kesimpulannya, kata kuncinya, apabila kesan kita memperhalusi masa ni, apa kesan dia? Kesan dia adalah pada jiwa. Kesan orang yang memperhalusi masa ni, orang yang sesiapa saja ni orang beriman, apabila dia sangat peka dengan masa, maka kesan masa ni adalah dia akan pergi pada jiwa. Sebab apa? Mari kita lihat sidang jemaah mata Allah Subhanahu Taala. Mari kita lihat. Kalau kita lihat di sini, ini semalam perbincangan semalam kita dah bincang tentang hak masa. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perhati baik-baik, fokus pada perbincangan kita. Jangan galik, jangan sibuk dengan benda yang tak patut, jangan buang masa, jangan sibuk galik dengan apanya kat bawah-bawah tu. Jadi komen, salin, nota, salin apa saja perbahasan yang boleh memanfaatkan orang untuk membacanya. Khair. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Taala. Masa tu bukan emas, Nek Absah. Puan Nek Absah bukan emas. Ni saya nak cerita ni. Masa kenapa dikaitkan dengan, tengok ni. Hak masa. Bila sebut tentang hak masa, kenapa dikaitkan dengan ada tua muda, sihat sakit, lapang sempit? Kenapa Nabi SAW kaitkan dengan perkara ini? Kerana masa ini adalah melibatkan nyawa. Masa itu nyawa. Nah, benar Puan Fazilah. Bagus. Kita dah pernah sentuh tajuk ini. Mungkin, ya, dalam mana-mana kuliah mungkin saya sentuh. Cuma kita nak perhalusi. Kenapa masa itu nyawa? Why? Kenapa kita kaitkan masa itu nyawa? Kerana kalau kita lihat, nyawa ini dikaitkan dengan apa? Umur. Nyawa ni umur. Jadi umur ni dikaitkan dengan umur kita, waktu muda, waktu sihat, waktu kaya, waktu lapang, waktu hidup. Nah, ini berkaitan tentang umur. Jadi masa ini berkaitan tentang umur kita dihabiskan waktu bila? Maka dia melibatkan nyawa. Nyawa ni, kalau kita lihat juga masa ni, dia berkaitan dengan nadi. Denyut jantung, degupan jantung, nadi. Jadi nadi ini dia akan pergi kepada detik, perkiraan detik. Maka detik ini akan mengira pada masa. Maka masa itu nyawa. Jadi siapa yang buang masa bermakna dia buang nyawa dia. Ingat. Jadi masa ni, siapa yang menyertakan masa dia itu sia-sia, maka boleh dikatakan umurnya sia-sia. Maka boleh dikatakan hidupnya sia-sia. Kerana masa dia terbuang begitu saja. Masanya itu tidak dibawa kembali kepada hak masa. Nampak? Jadi masa itu adalah nyawa.
waktu usia tu adalah kupasan daripada nyawa. Jadi yang lebih tepat dia adalah masa adalah nyawa kita. Jadi setiap manusia diberikan masa yang berbeza-beza. Sebab itu kalau kita lihat mungkin perkiraan masa atau nyawa seseorang tu seperti contoh Allah bagi tamsilan kepada kehidupan ini seperti kalaibun, seperti permainan. Baik, kalau kita lihat permainan kehidupan dunia ini adalah seperti permainan. Baik, kalau kita lihat permainan, saya ambil contoh permainan bola sepak. Bola sepak, maka diberi masa 90 minit. Ni. Masa pertama, masa kedua campur dengan masa kejutaan mungkin 4 minit. Macam itulah. Jadi ada 94 minit. Tapi kita tahu 94 minit. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Modal ni boleh habis Tuan Raja Syarizal. Sebab tu nyawa ni dia tak habis. Nyawa ni dia sentiasa ada sebenarnya. Modal itu adalah apa yang nak kita isi, kita guna pada nyawa baru dikira modal. Tapi nyawa ni dia bukan kira modal lah. Dia lebih atas pada modal lah. Sebab modal ni boleh ada, boleh tak ada. Tapi nyawa ni tak boleh tak ada. Kadang-kadang orang kata tak ada modal. Itu maksudnya modal ni lebih kepada keperluan yang datang kemudian. Contoh nak perlukan niaga kena ada modal apa. Tapi masa ni dia bukan dinisbah dengan modal. Bukan dinisbah dengan emas. Tapi masa ni lebih mengatasi segala-galanya. Dia lebih atas daripada modal. Lebih atas pada emas. Sebab masa ni bukan dikontrol oleh kita. Kalau modal kita kontrol. Modal kita boleh agih-agihkan. Tapi masa ni kita kena duduk dalam aturan dia. Jadi itu bukan modal. Itu satu sistem, satu law. Yang mana kalau kita gagal ikut law itu, maka kita akan terkeluar daripada aturan itu, maka kita tidak akan berada dalam aturan. Sebab tu masa ni bukan kata modal. Sebab modal ni boleh habis, boleh hilang, boleh ada, boleh tak ada. Tapi masa ni sentiasa ada. Dan masa ni bukan kita kawal. Modal kita kawal. Nampak? Okey, jadi berbalik dengan 94 minit ni. Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, bila kata 94 minit ini, kiraan masanya adalah 93, 92, 91. Sehinggalah tinggal 4 minit. Sehinggalah tinggal 1 minit. Maka kiraannya ke belakang. Daripada banyak ke sikit. Nah, sama dengan kita sebenarnya sedang jemaah mata Allah SWT. Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah SWT samalah dengan kita. Setiap orang tak tahu berapa yang Allah peruntukkan masa untuk kita. Mungkin saya contoh, mungkin Allah letak 50 contoh. Mungkin. Jadi, countdown ke belakang. Ke berapa? Sampai bila? Tinggal berapa? Sekarang tinggal dah pakai, katalah dah pakai berapa. Kalau kata seseorang ni umur dia sekarang 50, katalah. Rupanya Allah takdirkan dia itu 51. So sekarang dia dah pakai 50. Tinggal satu tahun lagi. Nah, maksudnya kiraan umur tu, nyawa tu semakin berkurang, bukan bertambah. Dari segi kiraan nombor tu semakin pendek. Itu nak kata kalaibun tadi. Itu kata ad-dunya kalaibun, ibarat permainan. Jadi tamsilan permainan ini kiraan ni ke belakang. Jadi bertambah usia tu maksud masa makin singkat. Makin singkat. Apa tidak? Jadi dia contoh, kata orang takdir, kata sekarang umur dia, katalah umur dia 25. Ustaz, saya umur 25. Dia umur 25, rupanya Allah bagi masa dekat dia sampai 26 je. Dia bukan kira siapa hidup lama, dia siapa yang diberi masa itu je. Berapa banyak peruntukan, Allah Ta'ala saja yang tahu. Sebab tu masa itu, nyawa, dia begini. Masa ni, dia akan pergi kepada nyawa. Nyawa ni dia akan pergi kepada roh lah. Roh ni dia akan naik kepada Allah.
Jadi Allah lah yang kontrol nyawa masa ni sebenarnya. Jadi persoalan dari sini adalah siapa yang tidak menunaikan hak masa ini, bermaksud dia tidak menunaikan hak Allah. Sebab yang kontrol masa itu adalah Allah. Sebab masa, nyawa, roh. Roh ini datang daripada summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Nampak? Jadi ia benar. Sebab itu kata orang kata kelahiran ini bukan bertambahnya, tak berkurang, dia makin bertambah tu makin berkurang sebenarnya. Nah. Baik, jadi sebenarnya mata Allah SWT cuba lihat aturan ini. Jadi masa, nyawa, roh dari Allah. Bila dari Allah, kita di luar kawalan, out of control semuanya. Bila kita out of control, la haula wala quwata illa billah. Sepatutnya kita in control. Kita kena di dalam kawalan dan penguasaan patutnya. Jadi sesiapa manusia yang lari daripada hak masa ini, bermaksud dia lari daripada tuntutan, dia lari pada Allah, dia sedang mengundang kerosakan, dia sedang menungkah arus, menyebabkan masa yang ada itu tidak selari dengan kehendak Allah. Itulah akan jadinya kerugian. Allah kata, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Nampak tak? Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Baik. Jadi di sini kalau kita lihat masa ni, peruntukan masa atau peruntukan nyawa ini, yang mana kalau kita lihat, kita kena pecah macam ni. Sebab kalau kita bincang tentang masa, kita ingat kita ni sibuk sangat menguruskan banyak perkara. Sebab kita tengok masa dekat nombor kan. Kita tengok masa dekat nombor. Kita tengok masa ni pada nombor. Dan kita tengok masa pada urusan. Sebab tu kalau kita lihat nombor ni dan urusan, kita akan bagi masa kita ni tak cukup masa. Saya tak cukup masa lah. Saya ni sibuk lah. Sedangkan kalau kita lihat kepada asal usul masa ni, yang mana asalnya itu daripada nyawa. Dan nyawa ni berbicara soal ketaatan. Jadi ketaatan ini sepatutnya menjadi tumpuan masa yang diberikan. Nampak? Ya abana Adam tafarruq li ibadati amla usadrab, kata Nabi SAW hadis kursi. Ya abana Adam tafarruq li ibadati, luangkanlah waktumu li ibadati, untuk beribadah kepadaku. Nampak? Sebab itu kalau kita kaitkan dengan Aidil Adha, yang dikaitkan dengan yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang menggunakan nyawanya ataupun hidup dan matinya itu memang untuk taat. Tak ada cerita lain. Untuk taat. Sebab nyawa ni Allah punya. Jadi kenapa guna Allah punya untuk benda yang mungkar? Kenapa guna nyawa ini gunakan untuk benda yang fasik? Why? Sedangkan nyawa Allah punya. Ini ramai kita lalu kata Allah milik Allah. Tapi bila kita pergi pada implementation, kita masih pergi kepada hak individu. Kita masih pada apa aku nak pada dunia. Kita tak pergi kepada nyawa ni milik Allah. Bila milik Allah, apa yang Allah nak pada aku ini, lalu apa yang patut kita tunaikan apabila Allah berikan. Allah berikan nyawa untuk apa? Taat. Illa liya'budun. Jadi setiap hela nafas kita ni sepatutnya dikaitkan dengan ketaatan. Dia bukannya penatlah, letihlah, susahlah, payahlah. Tak ada. Sebab masa ni dah tak ada cerita bab lain dah sebenarnya. Khalas, masa ni nyawa. Nyawa ni untuk apa? Ibadah korban disembelih ni. Disembelih ni. Maknanya Allah berhak minta nyawa kita sebenarnya. Tapi kita bagi masa dengan Allah berkira-kira.
Masa kita untuk Allah, kita anggap masa tu kita punya. Orang suruh berubah, dia kata, saya nak berubah ni ambil masa lah Ustaz. Bukan apa, kita berubah ni kena ambil masa lah. Saya tanya balik, masa tu siapa punya? Tok yang kita punya masa tu. Tok Wan kita punya. Ingat masa tu suka hati kita je kata, belum masanya lah Ustaz nak berubah ni. Jadi, kita beginilah, masing-masing lah. Jadi jangan paksa lah. Dengan Islam pun tak ada paksa. Dia alasan. Allah berhak minta nyawa sebenarnya. Jadi ketika Allah suruh, itu bukannya tanya boleh ke tidak. Kalau Allah suruh, mahu ke tidak. Bukan boleh ke tidak. Mahu ke tidak sepatutnya. Kalau Allah suruh taat, mahu ke tidak. Kalau kamu tidak mahu, aku akan bertanggungjawabkan di atas masa yang telah kamu gunakan nanti. Itulah akan ditanya tentang masa mudanya, masa susahnya, masa senangnya. Jadi hak masa ni akan ditanya oleh Allah Ta'ala satu persatu. Dan Allah kawal nyawa, nafas di sisi Allah. Allah tahu setiap inci apa kita buat. Hela nafas di dalam kawalan Allah Ta'ala. Nak lari mana? Tak ada siapa boleh lari. Tak ada siapa boleh lari. Maka bila kata di sini, suruh berubah, ambil masa. Suruh berubah, ambil masa. Allah kata, mati tak ikut masa. Mati ikut aku, Allah kata. Ikut ajal. Allah kata, mati. Pum. Tengah bergaduh ni. Kenapa tak berbaik lagi ni? Ambil masa lah Ustaz. Kita ni, ialah luka ni boleh sembuh tapi parut susah nak hilang. Dia bermadah-madah. Pum, mati. Jawab. Kenapa kamu nak ambil masa nak jadi baik? Masa tu milik siapa, Allah kata? Kamu tak ngaji hakikat kehidupan ke? Sudah malaikat tanya. I don't know kata. I don't know. Habislah. Jadi kenapa kita masih lagi bagi muka, bagi masa, kita kata bagi masa lah kat dia. Sebab tu minta maaf cakap. Memang kita dalam konteks berubah, kita terikat dengan kadar untuk dia berubah. Memang kita tak tahu bila nak berubah. Tapi soal untuk berubah, kita dah tak ada masa. Sebab masa bukan milik kita. Masa milik Allah. Benda yang kita tak boleh nak kawal. Beyond control. Malah kita in control. Jadi nak main-main lagi. Tak tahulah. Sebab tu saya kata dalam satu statement saya tulis, bila dunia dia sungguh-sungguh. Bila akhirat dia, tak apalah, nantilah. Main-main, maknanya main-main. Untuk akhirat, untuk bahagia, ingat main-main. Itu je, ingat main-main. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, bila kata betulkan balik, hak masa ni, yang mana Nabi sebut 595 itu, merangkumi tentang situasi kita, nyawa kita, umur kita. Jadi nak bagi tahunya, bila kata Allah bagi nyawa, itu bukan untuk suka-suka. Sebab nyawa itu milik Allah. Roh tu milik Allah. Ketika Allah bagi, sama ada mahu buat atau tidak. Tak mahu, akan ditanya. Kalau mahu, akan dibalas dengan ganjaran. Itu saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu siapa yang ikut pengajar hakikat kehidupan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tak tunggu masa. Kadang-kadang jumpa ustaz, saya ambil masa. No. Berubah tak ikut kita, berubah ikut Allah. Kalau Allah kata berubah jadi baik, fastabiqul khairat, kena segera, wasari'u ila maghfirah, segeralah. Cepatlah, jangan tunggu lama-lama. Saya tanya dekat pelajar saya tadi. Budak-budak saya, pelajar-pelajar saya bagi tahu. Hari pertama sekolah. Saya tanya tadi, saya buat perhimpunan pagi tadi. Ini malam pun saat gini, ini nak habis awal sikit. Pukul 11:10 kita cut off. Sebab saya ada sesi dengan pelajar sekejap. Saya kata dekat pelajar, ni orang muda semua saya cakap. Siapa yang boleh jamin besok bangun? Sebab saya cakap macam ni, saya bergurau dengan dia. Bukan bergurau lah. Kita cakap, Alhamdulillah, ini hari pertama. Semua dah datang ya. Alhamdulillah, saya cakap semua datang. Lepas tu saya buat checklist lah. Ada yang meninggal katanya. Terkejut tanya soalan. Ada yang meninggal lah.
Terkejut dia. Kenapa Ustaz tanya macam tu? Yelah, meninggal bukan tengok usia. Meninggal ikut Allah. Dan nak pula ada COVID ni. Dia cakap tu terang ada. Menyandar budak dengar. Apa? Antum ingat antum muda, antum tak terlari, tak lepas pada kematian. Sebab tu tujuan hidup untuk mati. Dalam pengajian kita yang sebelum ni. Tujuan hidup untuk mati. Masa sekarang makin singkat. Ya Puan Ni Absah, masa sekarang makin singkat. Tetapi hakikat masa memang singkat. Masa kita tertakluk pada nafas je. Itulah masa kita. Itulah nyawa kita. Yang jadi panjang ni sebab Allah bagi can. Allah bagi can hidup lagi. Bangun pagi, lah hidup lagi. Dalam hidup tu 20 tahun Allah bagi. 30 tahun Allah bagi. Tapi masih tak sedar diri. Allah kata. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Allah kata surah Al-Baqarah 28. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu mati sebelum ni? Allah bagi peluang. Lalu kita anggap umur kita panjang. Padahal peluang itu untuk bagi ruang supaya kita mula mengambil peluang itu balik di atas ruang yang diberikan untuk kita mengisi ketaatan. Mungkin dulu kita dah terlepas pandang. Mungkin kita dah berbagai perkara yang kita dah terlepas pandang. Tetapi Allah bagi masa lagi itu untuk bagi peluang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Ini kan masa baik. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang benar-benar menjaga masa, mana menjaga nyawa, sudah pasti kaitan yang paling dekat itu bila kata masa ni, bila sebut hak masa, dia akan pergi kepada jiwa. Dia akan menjaga hati. Ni hak masa. Maksudnya hati dia 5 sebelum 5 ni, dalam apa jua keadaan hati dia, sebab dia jauh nyawa ni jiwa, kolbu. Maka dia kena pastikan hati ni sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maksud bersedia di sini adalah dia kena bina suasana hati yang menerima. Ini menerima yang saya upload dalam kalam-kalam saya yang terbaru ni, sentap tadi. Jiwa yang sihat ni, tahap keimanan tergantung tahap hati yang boleh menerima. Yang ni sedar. Atau dalam konteks sentap. Ni sentap ni kena berlaku. Sentap pada apa? Pada amal, dosa. Dia kena cepat terkesan dengan kekhilafan. Silap tu dia, tu orang yang jaga masa. Orang yang selalu perhalusi masa, dia akan cepat sentap dengan silap, salah dan silap. Dia cepat, kalau dia buat silap tu, dia cepat terasa. Buka aurat dia, dosa. Deraka dengan suami, cakap tinggi dia, dosa. Bermaksud, orang yang jaga masa ni, jiwanya sentiasa bersedia dan menerima untuk ditegur. Dia akan sentiasa rasa resah. Resah ni kerana dia bimbang masa yang digunakan itu tidak mengikut aturan Allah. Itu sebenarnya. Bukan dia relax, dia tenang. Kita tenang dengan keadaan ini. Tenang apanya kalau tak ada perubahan? Tak ada apa-apa perubahan, nak tenang apa? Itu menutup ketenangan dengan kesenangan bolehlah. Itu hati-hati dengan dunia. Ini pun saya sentuh dalam bab dunia. Dunia ni, wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Adalah Allah kata kehidupan dunia ni menipu. Sebab apa? Orang yang tidak bina masanya dengan Allah, lalu dia tidak bersedia untuk ditegur dan berubah, maka dia boleh menutup perkara itu dengan kesenangan dia. Dia relax. Lantaklah, aku susah bukan kau tolong. Lantaklah dia tenang. Beranggapan dia tenang. Dan dia tak sentap pun. Bila datangnya teguran daripada ayat Allah, teguran tentang nama Allah, tentang neraka, tentang syurga, dia tak sentap. Dia kata, relax dia. Tak tahu Ustaz, hati saya ni tenang rasanya. Tenang bendanya.
itu bukan tenang, itu senang. Orang yang tenang, orang yang sentiasa sedar dirinya itu berada di dalam perhatian Allah yang banyak dosa. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam akhir hayat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu mengeluarkan syair yang mengatakan dirinya penuh dosa. Imam Syafi'i. Allahumma salli ala Muhammad. Kita boleh kira sendirilah umur kita. Allahumma salli ala Muhammad. Buat tangan kat sini. Letak umur 40 sini. Bubuh umur sini. Kata Umar Khattab radhiyallahu an, hasibu qabla anta tuhasabu. Bubuhlah umur 25 kat sini. Dalam period ini kita buat apa? Soal balik. Umur 40 buat apa? Kita tahu apa yang kita buat. Kita buat-buat tak tahu. Lepas tu buat-buat tenang pula lepas ni. Allah bagi tempoh masa kat sini, dia buat-buat tenang je. Sedangkan banyak benda je kena cover sebelum ni. Dia buat tenang, dia buat relax, buat tak ada apa-apa. Tak apalah Ustaz. Yang penting Allah Maha Pengampun. Itu talbis. Nampak? Sebab tu dia tidak boleh jadi sentap-sentap pada dunia ni. Sentap ni memang wujud tapi bukan lagi pada pertahankan diri. Orang yang sentap-sentap tegur tentang dunia, itu orang yang tak terima. Tak terima. Dia sentap. Tegur bab diri sentap. Tegur bab anak sentap. Tegur bab kita ni sentap. Dia mula masanya banyak habis kat dunia. Jadi sentapan dia pada dunia lah. Maksud ni, orang yang benar iman dia mantap dan tetap, dia dah tak sentap dengan hal dunia dah. Hal dunia dia tak sentap. Orang nak kata-kata lah Ustaz. Katalah saya ni memang tua, tak sedar diri. Betul lah Ustaz. Saya terima. Allahu Akbar. Dia dah mula berlapang dada. Ya Ustaz, saya tahu saya salah banyak Ustaz. Ya, orang dah banduan akhir kan. Banduan akhir ni melawan ke menerima banyak? Cuba bagi tahu. Banduan akhir dah tak ada masa. Banduan akhir dia, yelah nak kata-kata lah. Ya betul lah tu. Ya. Tak ada dah nak apa? Apa kamu? Kamu tahu tak ini keturunan aku? Apa? Dia mula nak pertahankan diri. Dia tak ada dah. Dia mula merenung, dia sentap dengan cerita-cerita tentang akhirat, cerita-cerita tentang aurat, cerita-cerita tentang ganjaran dia. Dia baik. Maka dia ada masa. Dia tak ada masa dah sebenarnya. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Qaf, apabila umur 40. So kita tak ada masa. Kita boleh renung. Waktu muda kita buat apa. Kita boleh buat. Tak payah tanya orang. Kita sendiri boleh buat sendiri. Kita tahu kerja apa kita buat. Sebab kita akan ditanya. Saya akan ditanya apa perangai saya. Kullu ra'in wa kullun mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ni adalah pemimpin. Kita akan ditanya apa yang dipimpin lagi. Kita akan ditanya. Sebab itu bila kita dengar cerita tentang neraka, contoh tentang isteri derhaka, Nabi SAW dah kata dah, kebanyakan wanita berada di neraka, sepatutnya sentap. Ya Allah, aku ni kat mana? Patutnya, bukannya. Itu mungkin wanita lain tu. Kita dah buat yang terbaik apa untuk suami. Untuk suami terbaik apa kalau dah hari-hari World War 3 je. Barulah sebulan dua, setahun dua, baru tak banyak mulut. Sebelum tu berperang saja. Allah. Tiba-tiba rasa tenang. Salah tu. Masa-masa ni ditalbiskan oleh iblis. Orang yang betul-betul menjaga hak masa, pertama sekali dia akan rasa berdosa. Dia akan sentap dengan kesilapan-kesilapan lampau. Kata ulama, antara tanda dosa orang itu diterima oleh Allah adalah dia sentiasa rasa berdosa. Dan dia sentiasa kenang dosa-dosanya dulu, lalu dia berazam untuk top up, untuk gantikan yang lebih baik dengan baki yang tak tahu bila. Mungkin setahun, mungkin sehari, mungkin sejam, mungkin seminit, wallahu alam. Siapa pun tak tahu. Inilah teori yang paling mujarab dan mustajab untuk orang berubah. Tapi saya pelik kadang-kadang itu, kata Ibrahim Adham dalam nukilannya, dia kata apa? Aku hairan dengan manusia ni, sedangkan neraka dah tersiap untuk dia. Dah tersiap untuk dia. Maka aku hairan kenapa dia ini tidak rasa risau dengan keadaan diri dia. Allah.
Pelik orang yang kata ambil masa. Puan Rohaya, sentap ni saya dah sentuh. Sentap ni maknanya baik, sedar. Kalau sebab biasanya kita guna perkataan sentap untuk dunia. Siapa yang tegur tentang dunia dan sentap, maknanya dia masih duduk pada dunia. Sentap ini kita kena dipanggil baik. Bahasa ni adalah baik. Baik, dia sedar. Itu nama sentap. Sentap ni bukan mengajuk, sentap ni dia sedar. Contoh, dia relax, dia diam. Tapi sentuh benda-benda dia punya hot button dia mula bangun. Apa? Kau sentuh keturunan aku ni. Dia mula sentap. Apa yang boleh wake up call dia? Apa yang boleh buat dia sedar? Itu sodar. Apa jiwa dia tu bangkit, tu sodar, sudur. Apa yang boleh buat dia sodar? Dosa atau harta? Ada orang sedar apabila harta ni dia kacau. Sentap dia, harta kacau. Jangan sentuh harta saya. Jangan sentuh suami saya. Jangan sentuh isteri. Jangan sentuh anak. Jangan sentuh. Dia sentap kat situ. Tapi bila dosa dia tak sentap pun. Bila dosa dia, yelah ustaz, masing-masing lah. Dosa ni tak apa. Tak apa. Tak apa. Dia main tak apa je. Fatimah Az-Zahra. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Ummahatul Mukminin, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah terkesan dengan perbuatan Fatimah Az-Zahra, tentu riwayat yang panjang. Berubah muka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tengok Fatimah Az-Zahra ni. Cuba belajar. Berubah muka ni maksudnya terasa dengan perangai isteri. Jadi Fatimah Zahra keliling Sayyidina Ali, ampunkan aku. Sampai selagi Sayyidina Ali tak cakap ampun, dia keliling. Dan perkara ini didengari oleh Rasulullah SAW. Apa Rasulullah kata apa? Sekiranya kamu mati dalam keadaan tadi, Nabi tak akan menguruskan jenazahnya. Bayangkan tu. Maknanya, punya takutnya, maksudnya orang yang sedar, sentap ini, ketika dia buat dosa, dia cepat sentap. Tu nama sentap ni. Katalah ini panas, ni tangan, pegang panas, dia pap, dia ada refleks. Dia macam tu. Itu dia panggil orang takwa. Orang yang masanya dia dah diisi dengan ketaatan, Allah akan bagi cepat, hati dia cepat terasa dengan dosa. Dia bukan tenang, saja tenang, relax. Bukan. Itu orang yang tertutup dengan kesenangan dunia. Sebab tu kesenangan dunia mampu menutup dosa. Dia resah-resah, pasal resah ni sebab dosa ni. Tapi dia nak tutup keresahan, dia pergi window shopping. Okay, kita window shopping, rasa resah saja. Kita fun, resah saja. Kita pergi, nampak dia gunakan kesenangan dunia ni untuk menutupkan sepatutnya. Hati dia dah detect dah benda tu. Cuma dia tutup dengan kesenangan yang menipu. Hati-hati. Sebab tu dipanggil dunia ni menipu. Sepatutnya dia hati dia dah kesan dah benda tu, tapi dia buat konon-konon buat tenang. Padahal dia resah dah tu. Resah ni memang wujud kerana dosa. Baguslah. Apabila kita resah dengan dosa, betul lah tu. Ini dia buat tak tahu dia. Jegil mata suami, relax. Suami pula tak didik isteri, selamba je. Dia buat tak tahu dia. Dia tengok isteri dia pakai biasa, dia tak terkesan. Suami yang hebat, dia tengok isteri dia buat silap, dia sentap. Pap. Kamu tahu tak, pakaian kamu ni akan membuatkan abang ditanya oleh Allah di hadapan nanti. Pakaian kamu ni akan menyebabkan dia sentap. Sebab tu suami-suami yang benar-benar menjaga masanya, ini menjaga hidupnya untuk Allah, dia cerewet sebenarnya, cerewet tentang akhirat. Sangat cerewet sebenarnya. Jadi saya melihat mana suami-suami yang kata, tak apalah ustaz, tak apalah, maknanya kena cek balik lah. Sebab sepatutnya kena sentap. Dia kena sedar. Tengok, kamu ni buat apa ni? Dia kena cepat macam dia, tak ada tunggu-tunggu dah. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar Tuan Akram Abdul Ghani. Sebab itu ahli ulama, bagi mereka dosa kecil tu dah jadi dosa besar. Dosa kecil bagi ahli ulama dah jadi dosa besar. Sebab tu dalam tasawuf, lupa, lalai itu dosa besar. Contoh, fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin.
maklumillah. Kita duduk tak ingat Allah, tu satu dosa besar bagi orang tasawuf. Tak boleh. Dia dah mula teliti. Sebab tu jangan terpengaruh, tertipu dengan keadaan yang disangkakan tenang tetapi tak ada amalan pun. Kita boleh buat muhasabah sendiri ni. Kita boleh buat muhasabah ni. Duduk renung, ya Allah, banyaknya perkara aku buat dosa ni. Takkan nak duduk tenang lagi? Itu maksudnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, sebab itu bagus resah ni. Tapi resah dengan dosa. Tapi terbalik sebab kita resah dengan dunia. Kita resah tak ada duit. Sepatutnya resah tak ada pahala. Tapi sebab dah terlampau banyak resah dengan dunia, akhirnya keresahan pada akhirat dia jadi tenang. Tak apa, tenang saja. Tenang-tenang aja sebut Allah. Sedangkan sebut Allah, wajilat qulubuhum. Ada seorang, apa nama? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Saya lupa nama Tok Guru, Tok Syekh ni. Dia cerita tentang Allah. Dia sebut nama Allah je. Nanti saya akan bagi tahu balik nama Tok Guru ni, saya lupa. Ada seorang anak murid ni, dia hatinya begitu bersih, subhanallah. Dia sebut nama Allah, mati. Allahu Akbar. Dia, subhanallah, ketakutan menyebabkan dia tumbang, mati. Ini sahabat-sahabat dulu. Bila sebut nama tentang neraka, ada yang pengsan. Pengsan. Nampak? Ketika surah Ali Imran, itu bukan allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kita Nabi bacakan ayat ini, sahabat menggeletar, Nabi menggeletar. Menangisnya. Subhanallah. Baca sebab renung, faham hati ni dah masa dengan Allah. Untuk Allah ni hati sangat sensitif dengan dosa. Apatah lagi dosa-dosa besar, patutnya dengan suami. Dengan suami pula, dia kena teliti isterinya. Dia tidak boleh kata, terpulanglah Ustaz, isteri saya ni, saya. Lalu dikatakan sebagai suami yang baik. Sebab suami dia diam. Suami yang diam bukan suami yang baik. Minta maaf cakap, saya paksa cakap tu terang. Lalu biasa orang alihkan kepada isteri pula yang banyak bising, bebel. Dikaitkan dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan kisah itu kisah yang perlu perlu dikaji semula tu kisah tu. Riwayat tu tidak jelas sebenarnya. Kalau tidak itu pun kita boleh kaji balik, takkanlah Umar Khattab radhiyallahu anhu seorang yang sangat warak, sangat membiarkan isterinya begitu. Ni tidak terbalik. Isteri yang bebel, suami banyak diam. Hati-hati. Patutnya suami yang kena banyak bebel. Suami yang kena banyak tegur. Isteri yang kena banyak diam. Sebab dalam Islam, bercakapnya seorang isteri kena minta izin suami. Ini suami tak sempat duduk. Pap abang, ini macam telan keset tu. Cakap. Suami dengar ai. Apa hal kamu ni? Ilah. Lepas tu kata suami saya baik. Bukan baik, suami terdiam sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Suami yang baik, suami yang tegur isteri dia. Tegurlah. Tegur. Beruntunglah wahai isteri-isteri yang ada suami yang kaki tegur ni. Ustaz, suami saya tak tegur Ustaz. Mengajilah. Kena tegur dalam kelas pun okey lah tu. Ustaz, suami tegur tak lut. Ada yang semalam ke? Ada yang kata tentang suami dah didik, isteri pula melawan. Nak buat macam mana? Itu namanya isteri yang dah tak terdidik. Bila isteri yang tak terdidik, buatlah kerja sampai terdidik. Kalau tak mau juga, maka sila bawa bincang. Sebab kemungkinan itu jadi isteri yang aba wastakbar. Isteri yang ada genetik iblis. Hati-hati. Sebab ada isteri yang mau dididik. Ada isteri yang tidak mau dididik. Sebab ini saya respon dengan soalan semalam. Ada yang tulis tanya soalan. Macam mana Ustaz, isteri saya ni, bila dia dididik, dia argue pula. Dia argue lagi. Sampai cabar lagi. Minta cerai pula tu. Allahu Akbar. Itu ujianlah. Satu peringkat, kena terimalah keadaan tu. Menerimalah. Mungkin ada kekhilafan seorang suami itu sendiri. Tapi dalam satu sudut, kita kena renung balik. Kenapa seorang isteri sampai tahap macam tu sekali?
Apa perkara yang menghalang dia untuk mendengar nasihat? Apa yang menghalang dia? Dia kena renunglah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa lah. Doa puan Ariana AJ. Macam nak jumpa jodoh ni kan Allah punya. Bukannya manusia. Isteri pula yang banyak bebel ni, dia belajar kat sinetron lah. Mengiyakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT berbalik pada perbincangan kita. Bermakna, apabila hak masa ini Allah melibatkan nyawa, yang mana nyawa ini melibatkan jiwa, menjaga jiwa. Ini hak masa menjaga jiwa daripada ada konflik. Ini dalam hati ni kena bersedia. Bersedia untuk berubah. Kena bersedia. Ini hakikat perbincangan ni dalam jiwa. Bila sebut jiwa, hakikat lah. Masa dari sudut syariat kita dah sentuh dah. Hak dalam masa. Hak dalam masa kita dah sentuh. Hak dalam masa itu tentang solat. Itu kita dah sentuh dah. Itu hak dalam masa. Ini bila sebut hak masa ni, dia melibatkan nyawa. Nyawa melibatkan jiwa. Jadi hakikatnya adalah bersedia untuk berubah ni. Bersedia untuk sentap. Sebab tu kena cari guru-guru yang boleh menyentap jiwa supaya baik. Sebab tu kalau kita lihat guru macam Syekh Qadir Jalani rahmatullah, subhanallah, kata-katanya berbisa. Celakalah kamu. Kata. Allahu Akbar. Sebab kita bimbang masa yang kita gunakan dalam sepanjang hayat kita ini, kita galik dengan keduniaan sehingga tak ada siapa yang mampu tegur kita. Allahu Akbar. Hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita ni tidak bersedia untuk ditegur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi bersedia untuk berubah. Itu namanya yang menjaga hak masa. Sebab apa bersedia untuk berubah? Sebab bila balik pada jiwa, nyawa, dia melibatkan dengan kematian. Bila kematian, maka kita tiada masa sebenarnya. Sebab masa ni berbalik tentang tadi, nyawa, berbalik dengan perbincangan kita, masa. Itu adalah milik Allah. Jadi bila kata berubah, bukan tunggu kita, bukan tunggu masa. Berubah ni Allah suruh. Bila Allah suruh, mana boleh tunggu-tunggu? Kamu berubahlah jadi isteri. Ambil masa lah bang. Ambil masanya. Allah kalau nak ambil kita tak kira masa. Tu kenang balik Allah. Bersedia. Maka di sinilah orang yang bersedia ditegur, bersedia untuk berubah adalah orang yang akan sentiasa ke depan. Macam saya sendiri pun bersedia untuk ditegur, dirubah. Mak saya sendiri tegur. Ayah saya sendiri. Guru saya. Ramai yang tegur keliling ni. Bukannya kita syok sendiri. Mana ada hidup syok sendiri. Sebab tu hati-hati dengan kedudukan. Hati-hati dengan kedudukan. Hati-hati dengan harta. Hati-hati dengan umur. Senioriti. Jangan sampai tahap tak ada orang boleh ditegur. Ni saya nak cakap depan-depan ni. Live ni. Mak saya. Dengan ayah. Mak lah especially. Sebab mak yang ni diceritakan oleh Nabi kan. Ummi. Mak saya bersedia untuk mendengar segala ni, kuliah-kuliah ni. Allah, kadang-kadang saya bercakap pun saya segan. Kadang-kadang mak kata, engkau kata kat mak mana ada mak? Mana ada kata. Kadang-kadang kita ada hubungan dua hala. Malah mak seorang mak berlapang hati mendengar. Terbuka hati hari-hari. Bukan sekarang, dulu lagi. Seorang ibu dan kita pula merendah diri, mak tegurlah. Mana ada orang tak cakap pasal mak ni, mana ada, tak ada. Kita terbuka. Seorang mak tu dengar macam seorang sultan lah, dengar ceramah, dengar.
Dia tak bawa kesultanannya, dia duduk dengar. Ini hebat. Hebat. Ayah saya, mak dia duduk dengar saya ceramah, dengar apa nak aku cakap. Sambil nak dengar apa cakap, sambil tu ngata kat aku kata. Kan? Kadang tu itulah. Jadi maknanya kena ada, bila kata nyawa masa ni kena ada orang yang tegur kita lah. Kena ada. Ini yang kata jaga hak masa. Bersedia untuk ditegur dan bersedia untuk berubah. Dan guru bagi seorang isteri itu adalah suaminya sebenarnya. Itu guru. Ataupun kalau tidak mencapai tahap guru, pembimbing, pendidik. Ataupun hantar mengaji. Gilah mengaji, pergi cek guru. Suami pula. Guru bagi seorang suami, ibunya, ayahnya. Sebab tu anak-anak macam mana hebat sekalipun, kena bersedia tadah telinga dikata oleh mak sendiri. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada kata-kata yang bertanya tentang menegur. Okey, baik. Dalam konsep kita masa, jangan kita buang masa sibuk nak tegur orang. Ada saya baca kita tegur orang. Baik. Mengajak dakwah ini satu tuntutan. Kita mengajak, masa kita ni memang kena mengajak pada Allah. Sebagai contoh malam ni, hampir 90% sebenarnya saya berkata pada diri sendiri sebenarnya. Bukan kita berkata untuk nak kenakan. Siapa yang ada dalamnya aku nak kenakan. Biar dengar, biar tahu rasa. Tak. Apa yang kita sampaikan adalah untuk kembali pada diri sendiri. Sebab bukan kira orang terima. Kiranya Allah terima tidak apa penyampaian saya ini sehingga memberi kesan pada diri. Dan Allah terima segala percakapan. Akhirnya diri berubah. Berceramah sampai berubah. Belajar sampai berubah. Dua-dua. Yang mendengar pun kena berubah. Yang berceramah pun kena berubah. Dia tidak boleh berceramah suruh orang berubah. Dia tak berubah. Tak boleh. Allah cela benda tu. Jadi faham. Jadi maksudnya begitu. Jadi ada yang tanya saya tentang tegur ni. Akhirnya orang peli kita. Jangan habis masa sibuk nak tegur orang. Jangan. Sebab kadang-kadang fasa kita belajar ni, kadang-kadang kita duk nampak, kita jadi excited nak gunakan masa kita nak berdakwah. Tapi dakwah yang paling utama itu adalah ku anfusakum, diri sendiri dulu. Bukan bermakna kita biarkan kemungkaran di keliling, tidak. Tetapi jangan sampai kita buang masa nak perbetulkan orang, pada yang sama diri sendiri tak betul. Hati-hati. Ini cukup hati-hati perkara ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita kena duduk, bersedia untuk berada pada tahapan seorang hamba. Duduk pada tahapan hamba, masa yang kita ada ni kita kena gunakan untuk bersedia untuk berubah dan ditegur. Itu sebenarnya hak masa. Sebab tu kalau kita rujuk kepada hadis Nabi SAW dalam perbincangan kita ni kan, dalam kita tengok nota ni, Allah, mana begini? Waktu muka surat tu hak masa tu kan. Sebab apa Yang mana 5 sebelum 5 itu, kalau kita lihat, itu merujuk kepada keadaan diri kita sebenarnya. Keadaan diri kita masing-masing. Bukan keadaan orang lain tu. Sihat sebelum sakit. Lapang sebelum sempit. Saya nak scroll balik ni. Allah. Okey. Baik, ni. Baik, jadi kalau kita lihat balik nota ini. Adapun bertepatan dengan di atas adalah hak waktu yang wajib bagi setiap manusia melalui dengan penuh kesyukuran dan mengisi dengan segala amalan yang terbaik yang mampu membawa kepada pahala. Itu amalan ketaatan. Nampak? Sekiranya hak waktu ini terlepas, masa ini terlepas, Allah. Masa bila terlepas, habis. Terlepas tidak diisi dengan haknya, maka ia tidak dapat untuk mengulangnya dan mampu untuk mengisapi dan bertobat. Jadi maknanya, bila kita dah berlalu, katalah sekarang baru sedar, baru sentap. Jadi nak, Ustaz, macam mana Ustaz? Saya banyak dah ada, kadang-kadang ada inbox saya, Ustaz saya, ya Allah. Saya terkesan lah Ustaz dengan apa yang disampaikan. Alhamdulillah, ihaza min fadli Rabbi. Itu Allah yang memberi kesan itu. Maka apa perlu saya buat? Insaflah. Dan gantikan dengan amal.
Bila masa tu dah berlalu dan kita melakukan kesilapan itu yang lepas. Jadi orang yang hatinya itu sedar, dia akan sentap dengan kesalahan yang dulu dan dia sedar untuk perbetulkan di hadapan. Bukan di hadapan, dia mula buat tak tahu je. Sebab dia dah buat silap. Dia buat silap, dia kena ada ganti rugi. Apa tebusannya? Mana boleh, tak apalah yang lepas, biarkan lepas. Lepas tu, siapa nak ganti tu? Kesilapan kita, kesan-kesan kerosakan kita. Nampak? Jadi, ia memang dah lepas, tetapi ada kesan. Jadi kesan itu perlu direnung, dipanggil, di audit, di muhasabah, perkataan itulah. Akhirnya mewujudkan kesedaran, sedar dan bersedia untuk berubah. Kerana ya Allah, aku banyak silap, lalu masa yang ada, kita tak nak lagi guna untuk benda yang durhaka. Itu maksud dia. Jadi itulah dia, bertobat sungguh-sungguh. Itu nama, bila rujuk pada surah Al-Ahqaf ayat 15 tu, bila tiba waktu umur 40, maka dia kena bertobat. Syukur taubat. Syukur taubat. Allah. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena faham. Kena faham. Kena tegur dengan anak terus bisu. Dia Puan Siti Sarah. Jangan sewenang-wenang anak menegur. Saya tak pernah tegur. Kita cerita ceramah ni, bila berdepan dengan mak, ini kadang-kadang ada ilmu sikit, nak tegur mak ayah. Ingat, makam anak bukan tegur mak bapak. Nampak? Ada orang kadang sibuk nak tegur mak bapak. Sibuk nak perbetulkan. Ustaz, saya nak, mak ayah saya ni banyak kesilapan. Dah kalau mak ayah banyak kesilapan, anak jadilah anak yang soleh. Jadilah anak yang solehah. Yang bercakap tu orang perempuan. Jadi kalau nak jadi anak yang solehah, taatlah dengan suami. Supaya jadi anak yang solehah, doakanlah mak ayah tu. Dah tahu mak ayah banyak salah, janganlah cari salah mak ayah pula. Anak-anak sekarang ni, nak kata cerdik-cerdiknya, tu bukan orang cerdik tu. Orang yang tak tahu protokol. Dia kalau makin belajar, bukan dia jadi makin kurang ajar. Dia makin belajar, dia makin tunduk. Nampak silap, ya Allah, ampunkan mak aku, ya Allah, ya Allah. Siap, dia buat cagaran lagi. Ya Allah, aku cagarkan diri aku, ya Allah. Aku tukar, ya Allah. Patutnya begitu. Bukannya, apa nak jadi dengan mak aku ni? Apa nak jadi ni? Apa nak jadi dengan mak ni? Sibuk apa nak jadi dengan mak. Tanya diri, apa nak jadi dengan aku ni? Jadi anak yang soleh ke tidak? Jadi anak yang solehah ke tidak? Lu sibuk melawan suami dia. Nak mak masuk syurga, tapi kita untuk melawan suami. Jadilah anak derhaka. Jadi isteri derhaka mana boleh jadi anak yang solehah? Anak yang solehah bagi seorang isteri, dia mesti jadi isteri solehah dulu, baru boleh jadi anak yang solehah. Suami yang soleh, bagi seorang isteri, dia kena jadi anak yang soleh dulu, baru boleh jadi suami yang soleh. Dia protokolnya macam tu. Dia tidak boleh tiba-tiba jadi suami yang soleh. Tiba-tiba dengan mak dia derhaka. Tak jadi. Dia tak tiba-tiba jadi anak yang solehah. Tiba-tiba dengan suami derhaka. Tak jadi. Dia kena protokolnya, bagi seorang anak perempuan, bila sudah ada bersuami, dia kena taat dengan suaminya, dia jadi isteri yang solehah, dia akan jadi anak yang solehah. Itu dia. Automatik tu. Bagi seorang suami, dia berbaik dengan mak dia, yang ni taat dengan mak ni maksudnya adalah bersusah-susah. Bukannya, ni panjang pula cerita anak mak ni, nantilah kita cerita pasal parenting nanti. Tapi nak bagi tahu bukan kata mengikut telunjuk ya. Ada orang salah faham, ni mengikut telunjuk lah ni. Telunjuk mak lah ni. Buat dia apa mak suruh. Bukan masuk ikut telunjuk. Sebab anak ni dia ada tanggungjawab dia dah. Mak pun bukannya menguasai kontrol hidup anak ni. Tak ada. Sebab masing-masing akan ditanya kehidupan masing-masing. Tapi anak yang soleh, ini dia akan mengutamakan mak ayah dia. Bukan meletakkan hidup dia itu ikut mak ayah dia. Bukan. Sebab hidup tanggungjawab individu. Anak mereka ditanya tentang apa perbuatan dia, isteri dia, anak dia. Ini kebaikan yang dia buat dengan mak dia tu. Dia kena faham tu. Kadang orang tak faham peletakan itu. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu tadi tentang mak ayah ni. Hati-hati sebab saya baca nak tegur mak ayah anak-anak. Jangan seronok mak anak tegur kita. Jangan seronok.
Jangan salah faham apa yang saya sampaikan tadi. Maksudnya mak ni dia ready untuk dengar, belajar dengan anak. Tengok, bukannya bagi muka anak tegur. Salah jangan bagi muka kata anak boleh tegur. Sekarang anak yang tak faham bahasa, dia gunakan itu untuk lawan mak ayah. Jangan. Jadi anakku Sazali kan. Kalau suami hanya ada mak angkat, tak apalah. Cari jalan untuk berbuat baik dengan mak mertua. Mak mertua mak juga. Mak mertua mak juga. Kan? Ataupun mak saudara. Mak saudara kaitan dengan mak. Kawan-kawan mak. Kawan-kawan ayah. Apa berkaitan dengan mak ayah kita? Itu kaitan dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Baik, benar Ustaz Murid, Ustaz Muhammad. Orang dulu, ulama-ulama dulu memang akan menghabiskan masanya memang untuk berkhidmat, menuntut ilmu dan berkhidmat. Itu ulama-ulama dulu, ya. Habis masanya itu penat dalam menuntut ilmu dan penat untuk berkhidmat. Khidmat untuk agama tu maksudnya berdakwah lah khidmatnya. Isteri khidmat untuk suami lah, anak khidmat untuk mak ayah dah. Itu dia. Baik. Jadi sekiranya masa tu dah berlalu, jadi menginsafi dan bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Innallaha ghafurur rahim. Di atas segala kelalaian dan kekhilafan yang telah berlaku, mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Allah terima. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah terima taubat dengan menggantikan dengan amal soleh. Kita isi masa balik. Contoh ya. Sekarang ni, katalah sekarang Allah dah bagi, kata sekarang umur 45. Berapalah umur kat sini? Kita recall balik umur kita dulu, katalah banyak silap, negatif banyak. Baik, sekarang kita dah sedar kat sini. Jadi sekarang ni kita tak tahu masa ke depan berapa lama. Jadi jangan buang masa lagi lah untuk buat konflik dan kontroversi kat masa ni. Kita tak tahu apa jadi kat depan. Jadi cukup untuk kita renung dan bertaubat dengan masa yang dulu, lalu kita gantikan dengan pahala. Nampak itu cara dia. Kata Umar Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla anta tuhasabu. Jadi sebab itu kata macam tadi Ustaz Muhammad kata, jadi masa yang berbaki ini maka diisi dengan ilmu, menuntut ilmu. Dan niatkan terus nak jadi seorang penuntut ilmu, orang yang berkhidmat. Itu dia isi dah masa ni. Orang yang menjaga taat. Dia tak nak dah buat benda-benda yang dulu ni dia dah tahu dah. Apa zaman-zaman kegemilangan dia pada zaman ni. Dia dah tahu dah zaman ni zaman yang memang kalau kata keluar fail ni, kalau kad ni kad merah lah kat sini. Jadi dia sedar. Lalu masa berbaki tak tahu berapa. Lalu dia mula teliti dengan masanya. Dia mula menjaga hatinya untuk ditegur, untuk berubah. Dia jaga hati kat sini. Bukan semakin terasa dengan dunia lagi dah. Tak. Tapi hatinya mula didekatkan dengan Allah. Untuk bersedia untuk dia berubah. Demi mencapai ridha Allah. Itu cara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Allah, Cikgu Mahya, mak ada kat sebelah. Salam kau. Mak kat sebelah, suami dengar. Semua dengar. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Barakallahu fiikum. Semua mudah-mudahan keluarganya rahmah, sakinah, mawadah. Semualah. Semua yang menonton pada malam ni insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi saya kira cukup setakat itu dulu pada malam yang penuh barakah ni. Wah, tuan terlajak sikit sebab saya ada urusan dengan pelajar sikit. Baik, jadi insya-Allah kita akan sambung pada fasa seterusnya nanti. Masuk pada fasa tabligh keseimbangan. Nanti kita sambung nanti. Sambung dalam kuliah berikutnya nanti insya-Allah. Okey, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini Allah berkati kita semua insya-Allah. Jadi mohon maaf, mohon ampun di atas kata-kata tu kurang bicara, mungkin kata-kata yang tidak sesuai digunakan sehingga ada yang terasa ke, mohon terasalah. Itu je lah. Nak buat macam mana kan? Kita dah cerita kebenaran ni macam tu lah. Tapi tidaklah niat untuk
merendah-rendahkan siapa-siapa. Wallahi, ilmu ini bukan nak merendahkan siapa-siapa, tapi dengan satu tujuan untuk kita merendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kita makin lama makin dekat dengan Allah, makin lama makin kita kuat jiwa kita, makin mantap hati kita, makin tetap kita punya hala tuju kita, jiwa kita ni makin bersedia untuk ditegur, bersedia untuk berubah. Itulah tanda imannya semakin bertambah. Tu orang yang beriman yang bertambah ni, dia bersedia untuk ditegur, berubah. Dia insya-Allah. Dan jadi masa dia tak sia-sia lah. Masa tak akan jadi sia-sia. Khair. Jadi terima kasih banyak ya, yang atas masa yang diberikan, insya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang menonton pada malam ini, insya-Allah Allah masukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Khair. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.